Meme Podcast. Ya Allah, kita akan letih lah kalau kita dengar kata-kata orang, kata-kata umpatan orang, pertanyaan orang terhadap apa yang kurangnya diri kita. Contohlah Balan ni kan. Balan dah berkahwin lebih kurang nak dekat 10 tahun. Tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Kita orang pernah berusaha dulu dan dapat satu tapi tidak menjadi rezeki dan gugur. Jadinya bila kita mendengar kata-kata orang kan, pergilah berubat sini, pergilah ni, macam kita tak berusaha tau. Siapa yang tak nak zuriat korang? Siapa yang tak nak bila betul kita berkahwin? Bila kita berkahwin ni, siapa yang tak nak zuriat? Buat apa kita berkahwin kalau kita tak ada anak? Semua kita ni living, kita ni hidup secara defaultnya, hidup secara orang kata piawaian kehidupan tu. Apabila kita berkahwin, kita akan dapat anak. Apabila kita berkahwin, kita akan dikurniakan anak. Semua orang akan beranggapan gitu. Semua orang akan beranggapan begitu. Even waktu kita kahwin dulu pun, orang akan ucapkan kita selamat pengantin baru, semoga bahagia ke anak cucu. Jadi kita ni mindset kita memang kita akan ada zuriat. Tapi kita kena ingat, di dunia ini jalan cerita kita masing-masing. Kita ni esok di padang mahsyar esok ditanya atas apa yang telah kita lakonkan di pentas dunia ni by individual. Akan dipersoalkan bagaimana anda menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Untuk orang yang single pula yang belum berkahwin, bagaimana anda melayani ibu bapa anda? Itu Allah akan tanya di padang mahsyar. Setiap individu ni lain jalan cerita je. So, jalan cerita kita ni, mungkin ada orang yang senasib dengan Balan dan pasangannya yang belum dikurniakan anak. Jalan cerita kita ialah kita ni terpaksa menanggung skeptikal masyarakat. Oh, kesian dia, pasangan yang sunyi tak ada anak. Sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan siapa yang ada di sini kan, Allah tu lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Ada orang macam, bukan kita kata tak perlukan anak. Kalau dah tidak diberi itu satu anugerah juga. Diberi satu anugerah, satu amanah. Saya kagum tengok adik-beradik saya mana yang ada anak ramai. Tengok dia orang menjalankan tugas sebagai seorang ibu bapa yang bertanggungjawab. Kita respect dia orang tau. Tak kira pendengar-pendengar di luar sana, korang jaga anak, bangun pagi, sediakan sarapan, tidur korang, jaga baby. Saya sendiri pernah rasa benda tu. Jaga adik, jaga anak saudara. Kita tahu kesusahan tu memang susah. Memang untuk pengumadan yang besar. Mungkin Allah tahu kami ni, jalan cerita kami ialah tidak dikurniakan anak. Walaupun kita masih berusaha sampai sekarang. Itu kisah yang tak ada anak. Bagi yang single pun sama juga. Bila time raya je orang akan bertanya kan. So kita yang di pihak yang kekurangan ni, kita pun tidak bolehlah jadi terlalu sensitif, terlalu sentak. Orang nak tanya pun tak boleh kan. Kadang-kadang orang berbasi-basi, dia orang nak tanya, jadi kita tak bolehlah beremosi. Kalau kita menjawab dengan cara yang tak elok pun, Tuhan murka pada kita. Baik kita jawab elok. Kadang-kadang dia orang tak sedar pun, yang bertanya tu sekadar berbasi-basi, tanya bila kau nak kahwin, bila lagi. Sebab sebenarnya dia mendoakan, sebab dia concern. Kita anggap macam ni lah, dia orang concern pasal kita, dia orang ambil berat pasal kita. Apabila kita menyebabkan jawapan yang kasar dan menyebabkan dia orang rasa macam tergetus hati dengan jawapan kita tu, bukanlah dia orang tu, nanti dia orang tak bertanya dan juga dia orang menyimpan perasaan yang alah itu pun nak terasa. Apa yang kita expect daripada mereka apabila mereka menegur kita, bila kau nak ada anak? Orang lain dah banyak dah anak. Bila kau nak kahwin? Macam tu. Lepas tu kita jawab, bila kau nak mati? Itu kan dah kita mencetuskan satu huru-hara kat situ. Jadi baik kita beranggap positif yang mereka tu concern dengan kita. Mereka tu ambil tahu hal kita. Mereka tu kesian dengan kita sebab dia orang dikurniakan apa yang hidup di dunia ni by default dia orang dapat kan. Ada anak, ada berkahwin dapat anak, ada kereta, ada rumah in a certain age. Dalam umur tertentu dah ada rumah. Lepas tu anak-anak bila umur dalam 40-an, dia orang dah ada anak-anak yang sekolah. Dia orang tu seluruh dunia sama macam tu. Tapi kita ni lain sikit. Kahwin lambat, dah kahwin sekarang, tak ada anak. Jadi kita lain sikit cerita. Cerita kita lain sikit daripada masyarakat.
Jadi kita tak perlu jadi orang yang negatif. Anggap saja benda tu orang sayang kat kita. Sebab tu mereka bertanya. Dan kita jangan rasa kita kekurangan, dan mereka yang bertanya pun janganlah pandang kami ni macam kurang, macam orang cacat macam tu kan. Kita reda lah, semua manusia ni dekat muka bumi ni ada jalan cerita masing-masing. Ada yang diberi, ada yang terlebih, ada yang kurang. Macam tu. Ada yang cuba berusaha tapi tak dapat. Di kalangan masyarakat ni ada. Semua orang ada kekurangan masing-masing. Ada benda-benda yang Tuhan tu dah bagi adil lah. Ada orang tak ada anak, tak ada ini, tapi dia dapat kelebihan lain. Ada orang yang ada anak ramai, tapi dia dapat kebahagiaan lain. Semua Tuhan dah tahu. Dia tahu hamba-hamba dia apa keperluan kita masing-masing. So, kita tak perlu mencederakan orang yang kekurangan, dan orang yang kurang dari segi aspek keduniaan ni, tak kisahlah harta ataupun kita kurang zuriat, kurang keluarga, kurang kasih sayang ke apa ke, semualah kekurangan. Jadi kita di pihak yang kekurangan, kita jangan beremosi, kita terima, kita reda dengan ketentuan dia.